Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, saya Cikgu Suryani akan menerangkan tentang perkongsian, topik perkongsian iaitu pengenalan. Jadi saya harap pelajar semua dapat tonton video ini sampai habis. Okey, untuk mula-mula sekali, saya akan terangkan dulu apakah ciri-ciri perkongsian. Okey, sebelum ini di tingkatan 4 kita telah belajar ciri-ciri menikah tunggal. Jadi ada perbezaan di antara kedua-dua entiti perniagaan ini. Okey. Yang pertama sekali ialah gabungan perniagaan oleh 2 hingga 20 orang berkongsi dengan tujuan yang sama. Biasanya perniagaan ini daripada nama perniagaan kita boleh nampak perniagaan tersebut ialah perkongsian. Contohnya perniagaan seperti firma guaman, firma accounting, okey, klinik. Biasanya ada di nama perniagaan tersebut menunjukkan itulah perniagaan perkongsian. Contohnya klinik Dr. Raja dan rakan-rakan contoh. Okey. Firma guaman, okey. Ali and Co-Partner, itu contoh. Okey. Okey, yang kedua, perkongsi menyumbangkan modal, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman untuk menjayakan perniagaan. Jadi kat sini kita lihat bila kita berniaga berkongsi lebih daripada seorang pemilik, kita boleh sama-sama menyumbangkan modal, okey, pengetahuan dan kemahiran, okey, agar perniagaan kita lebih berjaya berbanding kalau kita berniaga seorang-seorang. Okey, yang ketiga ialah untung atau rugi perkongsian dikongsi bersama mengikut ikatan perkongsian. Ikatan ini kita akan rujuk nanti pada slide yang selepas ini. Okey, kita lihat apakah kandungan Akta Perkongsian 1961. Okey, akta ini akan dirujuk oleh rakan kongsi bila tiada ikatan perkongsian di antara mereka. Okey. Antara peruntukan yang terlibat ialah pertama, untung rugi dibahagi sama rata. Maksudnya kalau perniagaan dapat untung RM50,000 contohnya, okey, ada 2 orang rakan kongsi, jadi mereka akan bahagi 2. Seorang RM25,000. Okey, ini contoh. Okey, yang kedua, perkongsi tidak dibayar gaji. Okey. Ketiga, faedah tidak dibayar atas modal perkongsi. Yang keempat, faedah atas pinjaman 8% setahun dibayar kepada perkongsi. Ini kalau perkongsi ada buat pinjaman perkongsian, perlu dikenakan faedah 8% setahun. Dan faedah atas ambilan tidak dikenakan. Ini ambilan ini merujuk pada sekiranya perkongsi ada ambil barang perniagaan ataupun ambil tunai perniagaan, tidak dikenakan sebarang faedah ambilan. Dan penyelesaian mengikut undi majoriti. Sekiranya ada masalah dan sebagainya, perlu mengikut undi majoriti dalam perniagaan. Okey. Okey, seterusnya kita lihat apakah tujuan ikatan perkongsian. Okey. Kat sini perjanjian perlu ditandatangani oleh semua perkongsi untuk mengelakkan salah faham. Biasalah bila melibatkan lebih daripada seorang pemilik akan berlaku ketidakpuasan hati, okey, perselisihan faham dan sebagainya. Jadi perlu adanya ikatan perkongsian untuk elakkan sebarang masalah salah faham di antara mereka. Okey, butiran yang perlu dicatat dalam ikatan perkongsian ialah okey, nama firma serta nama perkongsi, jenis perniagaan dan juga alamat, jumlah modal sumbangan perkongsi, nisbah kongsi untung atau rugi. Nisbah ni contohnya kalau 2 orang, okey, macam mana? Ikut modal yang disumbangkan berapa. Kalau modalnya sama, mungkin nisbah kongsi untung rugi pun sama. Okey. Gaji yang dibayar kepada perkongsi yang aktif. Okay, lihat kat sini tadi akta tak ada gaji dibayar pada perkongsi, tapi kalau ikatan ni ada dibayar gaji pada perkongsi. Dan dikenakan kadar faedah atas modal, pinjaman dan juga ambilan. Okey, seterusnya kita lihat ekuiti pemilik rakan kongsi. Okey, melibatkan akaun modal sama macam perniagaan melibatkan tunggal, melibatkan akaun modal.
di mana setiap pekongsi mempunyai akaun modal masing-masing dan dikreditkan. Okay, modal disumbangkan akan dikreditkan ke dalam akaun modal setiap pekongsi. Okey, akaun semasa. Ini beza sedikit berbanding dengan perniagaan American Tunggal di mana dalam format ataupun penyediaan untuk mengira untung atau rugi perkongsian mesti melibatkan akaun semasa rakan kongsi. Okey. Digunakan untuk merekod hutang perkongsi kepada perkongsian. Itu di bahagian debit. Contohnya apa hutang perkongsi? Nah, contohnya ialah seperti ambilan rakan kongsi. Okey, ambilan itu ialah hutang perkongsi kepada perkongsian. Okey, kedua ialah hutang perkongsian kepada perkongsi, iaitu di bahagian kredit. Ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti faedah modal, okay, faedah pinjaman, gaji, bonus, allowance yang belum bayar. Okey, nanti kita lihatlah selepas ini apakah kandungan ataupun bukti dalam akaun semasa di sebelah debit dan sebelah kredit. Okey, seterusnya kita lihat akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir. Tarikh ini kita ikut soalan, okay, bila tarikhnya. Okey, akaun ni disediakan sebaik saja selepas kita menyediakan akaun untung rugi sama seperti dalam perniagaan American Tunggal. Okey, di mana selepas kira untung bersih, kita record pula akaun pengasingan untung rugi untuk kira berapakah pembahagian untung rugi antara rakan kongsi. Okay, kita lihat sebelah kredit dulu. Sebab kredit ni merupakan hasil perniagaan, iaitu untung bersih. Okey, untung bersih. Kemudian kita lihat ada ambilan. Okey, faedah ambilan. Ini kita beri nama contoh Aiman dan Yusri. Okey, semua ini merupakan hasil perniagaan. Okey, hasil perniagaan. Okey, sebelah debit pula. Kita lihat kita ada faedah modal. Okey, Aiman dan Yusri. Gaji atau bonus atau allowance. Okey, rakan kongsi. Okey. Kemudian kita lihat kalau nak kira untung atau rugi perkongsian. Okey, kalau sini berada di sini akaun semasa, kena rekod akaun semasa. Ini menunjukkan bahawa ini ialah untung. Okey, untung perkongsian, untung rakan kongsi. Okey, pun sama, takkan nama kedua-duanya. Ini biasanya mengikut nisbah ataupun pecahan, okey, di antara rakan kongsi. Okey, sebelah debit ni merupakan belanja perniagaan. Okey, untung bersih, kita kira berapa jumlah kat sini dan kita tolakkan dengan faedah modal serta gaji bonus allowance. Okey, ni kita buat, kita campurkan semua. Okey, campurkan. Kemudian kita tolakkan yang ini. Okey, untuk dapatkan dia punya untung ataupun rugi perkongsian. Dia refer tu dekat sini pula. Ini dia punya untung dia. Okey. Okey. Sorry, salah pula arrow dia. Okey, kemudian kita lihat akaun semasa. Kita lihat apa bukti dalam akaun semasa sebelah debit. Ada 3 bukti saja. Pelajar semua kena hafal 3 bukti ini. Ataupun kena tahu bahawa sebelah debit merupakan hutang perkongsi kepada perkongsian. Okey. Ambilan, faedah ambilan serta kongsi rugi. Manakala sebelah kredit, okey, ada berapa tu? Ada 5. Ada 6. Okey, 6 butir. Okey. Tak semestinya ada 6. Okey, maksudnya kita kena hafal 6 ni. Tak semua soalan ditanya untuk semua sekali. Okey, di mana di sini merupakan hutang perkongsian kepada perniagaan. Okey.
Kita boleh rujuk kat bawah tu. Okey. Jadi kat sini sebelah kredit ni merupakan hutang perkongsian kepada pekongsi. Bila kita refer tadi baik sebut tadi yang akaun pengasingan. Okey, kita lihat di mana sebelah kredit ni kita ambil daripada sebelah debit akaun pengasingan untung rugi, manakala yang sebelah kredit ni daripada sebelah debit akaun pengasingan untung rugi. Okey. Nanti kita rujuk buku teks lah. Pelajar boleh rujuk buku teks untuk tahu lebih lanjut. Okey. Okey, itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Jadi, pelajar boleh uji diri masing-masing. Sila rujuk buku teks muka surat 112, Mastery Topikal 4.1, soalan nombor 1 hingga nombor 5. Okey, semua ada dalam penerangan yang saya terangkan tadi. Jadi, saya harap dapat membantu pelajar semua. Okey, sekian, terima kasih.